Datuk Zaid Ibrahim adalah anak jati Kelantan. Dilahirkan di Kota Baru dan telah mengharumkan nama Kelantan dengan pencapaiannya. Beliau telah banyak menaburkan pelbagai jasa dan bakti untuk rakyat Kelantan sebelum berada di dalam arena politik lagi. Pada tahun 1990, UMNO telah kehilangan kuasanya di Kelantan. Rakyat Kelantan memilih PAS sebagai kerajaan negeri mereka sehingga ke hari ini. Datuk Zaid seterusnya dipilih untuk bertanding di kerusi Parlimen Kota Baru pada pilihan raya 2004. Keputusannya Datuk Zaid menang walaupun dalam pilihan raya ini juga, semua calon pilihan UMNO yang bertanding untuk kerusi Dewan Kawasan Parlimen Kota Baru telah kalah. Beliau menghidupkan UMNO di Kota Baru. Ini membuktikan bahawa rakyat Kota Baru memilih bukan berdasarkan parti, tetapi wakil rakyat yang berkemampuan dan boleh menyuarakan suara rakyat. Zaid juga seorang yang pemurah hati, orang yang lembut hati. Walaupun kita nampak dia macam betul-betul tegas, tetapi dia suka sangat menolong orang. Datuk Zaid mudah mesra dengan rakyat. Datuk Zaid mahu melihat masyarakat Islam di negara ini lebih maju, maka perlu mereka mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmu yang luas. Datuk Zaid telah banyak membantu pelajar dan mendermakan komputer kepada masjid di Kota Baru dengan harapan agar masyarakat Islam akan lebih maju dengan penggunaan peralatan ICT yang baik. Di dalam kesibukan sebagai wakil rakyat, Datuk Zaid masih sempat meluangkan masa untuk golongan miskin dan OKU. Berbagai-bagai bentuk bantuan telah diberi kepada golongan yang kurang bernasib baik ini. Itulah sebabnya masa dulu lagi kami dah memulakan Yayasan Orang Kurang Upaya Kelantan di Kota Baru, dan Zaid lah yang merasakan orang kurang upaya di Kelantan memerlukan sesuatu macam itu sebab tidak ada sesiapa yang memberikan mereka perhatian pada masa itu. Datuk Zaid merupakan seorang wakil rakyat yang prihatin dengan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Datuk Zaid juga mudah ditemui oleh pelbagai lapisan masyarakat. Semasa menjadi wakil rakyat, Datuk Zaid sentiasa membuka ruang agar rakyat dapat meluahkan apa jua permasalahan untuk mencari penyelesaian. Beliau ni kalau mengikut tu dia suka macam tolong rakyat kan. Lepas tu dia peramah. Macam dia pun suka buat jamu kan, macam jamu rakyat apa semua, suka tolong rakyat macam daripada segi bantuan peralatan ke, macam kalau rakyat tak cukup daripada segi kewangan, beliau akan tolong. Dapat saya dia ni okeylah, dia banyak tolong ya. Golongan OKU juga mendapat perhatian dan simpati Datuk Zaid. Selain dari bantuan wang ringgit, Datuk Zaid menyediakan pelbagai jenis bantuan lain kepada golongan OKU. Di yayasan itu kami memberi perkhidmatan, pemulihan secara terapi ataupun vocational training ataupun kebajikan, semua sebagai percuma kepada mereka yang memerlukan. Pada tahun 2008, Datuk Zaid telah dinamakan sebagai penderma ternama oleh majalah antarabangsa Forbes atas kerja-kerja amal yang dilakukan di Yorkshire. Pada tahun yang sama, Datuk Zaid telah ditawarkan jawatan sebagai senator dan menteri di Jabatan Perdana Menteri memegang portfolio hal ehwal undang-undang. Selepas hanya beberapa hari menerima tawaran sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri yang memegang portfolio undang-undang dan reformasi kehakiman, Datuk Zaid telah memulakan kerja-kerja reformasi dengan menyarankan agar kerajaan memohon maaf kepada hakim-hakim yang dipecat semasa krisis kehakiman 1988 dan memberikan bayaran sagu hati ex gratia kepada mereka. Tindakan beliau telah mencetuskan kemarahan dan dikritik hebat oleh pelbagai pihak di dalam UMNO. Tindakan ini telah mengakibatkan segala pandangan Datuk Zaid yang akan datang sebagai menentang fahaman ahli UMNO ketika itu. Walaupun ramai menteri-menteri kabinet lain yang menentang cadangan saya itu, dengan sokongan Perdana Menteri masa itu, saya dapat terus melaksanakan pembayaran ini, dan saya percaya ini telah sedikit sebanyak memberi satu nafas baru kepada usaha kita untuk memperbaiki hubungan kita orang ramai dengan badan kehakiman. Saya rasa ini adalah sesuatu yang perlu pada masa itu untuk memulihkan kepercayaan orang ramai bahawa kerajaan bukan mahu mengenyai hakim-hakim tersebut, dan
kita perlu rakyat, orang ramai memahami bahawa badan kehakiman itu bebas, tidak boleh dicampur tangan, tidak boleh dilakukan sewenang-wenang oleh pemimpin. Selepas kontroversi krisis kehakiman 1988, Datuk Zaid memberi cadangan supaya diwujudkan suatu Suruhanjaya Perlantikan Hakim. Ini kerana kuasa perlantikan hakim sebelum ini berada di tangan Perdana Menteri sepenuhnya. Ini mengakibatkan kebebasan sistem perundangan terjejas dan dikhawatiri penilaian seseorang hakim berhubung sesuatu kes dipengaruhi oleh Perdana Menteri. Antara cadangan lain dalam menjalankan tanggungjawab sebagai penasihat undang-undang, Datuk Zaid mencadangkan supaya diadakan akta yang menghalang wakil rakyat yang menang dalam pilihan raya tidak boleh menukar keahlian parti yang dimenanginya kepada parti lain. Walaupun cadangan ini adalah sesuatu yang baik, kerajaan dan juga parti-parti pembangkang ketika itu tidak bersetuju. Sekiranya ada akta sebegini, permasalahan politik di negeri Perak dapat dielakkan dan 5 orang ahli Parlimen Pakatan Rakyat tidak akan melompat parti. Maklumlah dalam politik ini macam-macam boleh berlaku dengan tapi kita ingin menegakkan prinsip bahawa jika kita dipilih oleh parti tersebut, maka kita perlu setia, amanah kita kepada rakyat kita harus kekalkan. Tetapi negara kita tidak ada undang-undang sedemikian. Negara kita boleh kita lompat bila-bila. Ini membuktikan Datuk Zaid mempunyai wawasan dan bukan seorang yang suka lompat parti menurut dakwaan sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang menyedihkan saya ialah saya yang mencadangkan perkara-perkara pokok penting ini tidak diterima. Tetapi bila saya berhenti dari PKR, orang kata saya melompat parti. Ya, itu soal kita berhenti daripada sebuah parti, itu soal biasa. Tapi malangnya mereka cuba timbulkan isu ini, isu yang saya ni melompat, saya ni macam Ibrahim Ali, ini semua tak ada asas semuanya ni. Ya? Jadi saya lah orang yang mencadangkan perkara itu pokoknya pada asalnya. Itu membuktikan bahawa saya lebih pentingkan politik yang berprinsip, politik yang amanah untuk rakyat. ISA atau Akta Keselamatan Dalam Negeri dan Akta Darurat adalah suatu akta yang pada asal tujuannya adalah baik bagi menjamin keselamatan negara. Namun pada masa kini, Akta ISA telah banyak disalahgunakan oleh pihak kerajaan. Selaku kerjayanya dalam bidang perundangan, Datuk Zaid yang berpegang teguh pada prinsip demokrasi tidak pernah menyokong Akta Darurat dan ISA ini dan menentang habis-habisan agar Akta ISA ini dimansuhkan. Ini kerana Akta ISA ini adalah akta yang tidak berperi kemanusiaan, menolak hak individu untuk membela diri, kuasanya yang terlalu luas tanpa batasan dan seringkali disalahgunakan oleh kerajaan walau hanya memberi teguran atau kenyataan tidak setuju dengan sesuatu keputusan kerajaan. Dengan mengekalkan pendirian tanpa rasa gentar walaupun telah dikritik hebat oleh ahli-ahli UMNO sebelum ini dalam pelbagai kontroversi, Datuk Zaid terus-menerus mendesak supaya akta ini dimansuhkan walaupun pada masa itu pemimpin tukang angguk kerajaan PN mempertahankan Akta ISA. Jadi saya dah beritahu awal-awal lagi semasa saya mengambil jawatan menteri itu bahawa saya ingin mahu melaksanakan perubahan supaya undang-undang yang tidak secocok dengan kepentingan rakyat kita tidak boleh terima. Kita mahu perubahan dan itulah yang dikatakan pada masa itu. Kerajaan mahu perubahan, kerajaan mahu lebih telus ke rakyat. Jadi salah satu undang-undang yang zalim di negara ini adalah undang-undang ISA. Dan undang-undang yang digunakan dalam masa darurat dahulu. Undang-undang yang boleh memberi kuasa kepada kerajaan dan menteri menahan sesiapa sahaja tanpa sebab. Di dalam kemelut pemansuhan ISA yang diperjuangkan Datuk Zaid sedang hebat diperdebatkan, kerajaan BN sekali lagi menyalahgunakan Akta ISA dengan penahanan 3 lagi rakyat Malaysia, iaitu Teresa Kok, ahli Parlimen DAP, blogger Raja Petra Kamarudin dan wartawan Tan Hun Cheng. Jadi bila dalam semasa saya jadi menteri, kerajaan menahan, kabinet membuat keputusan untuk terus tahan 3 orang ISA itu, jurnalis dan blogger dan sebagainya. Saya menganggap ini bertentangan dengan prinsip saya. Dan jika seorang menteri itu tidak boleh tegas dalam soal-soal ini, maka dia hanyalah menteri yang tak jawatan saja. Pada saya itu tidak mustahak.
Sebab itu saya meletak jawatan saya kerana saya ingin memberi penekanan bahawa kita tidak boleh kekalkan perkara-perkara ini. Datuk Zaid berasa kesal dengan tindakan kerajaan yang terus-menerus menzalimi rakyat melalui Akta ISA mengambil keputusan meletakkan jawatan beliau sebagai senator dan menteri di Jabatan Perdana Menteri sebagai tanda protes. Saya juga meletakkan jawatan sebagai seorang senator, walaupun dari segi teknikalnya saya tidak perlu letak jawatan itu, tetapi kerana saya sedar bahawa UMNO lah yang melantik saya senator pada masa itu, maka bila UMNO memecat saya juga kerana ISA ini, maka saya rasa wajar, walaupun tidak diwajibkan untuk berhenti, saya rasa wajar dari segi moralnya untuk berhenti kerana parti yang melantik saya telah pun menarik balik kepercayaan mereka terhadap saya. Walaupun telah meletakkan jawatan sebagai menteri, Datuk Zaid terus berjuang untuk rakyat. Kali ini Datuk Zaid menulis surat terbuka kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mendesak agar ISA dimansuhkan dengan kadar segera. Terbukti bahawa apa yang saya katakan itu benar, walaupun saya terpaksa menghilangkan jawatan itu, meletakkan jawatan. Saya rasa ada baiknya juga bahawa kita menunjukkan bahawa kita tetap akan berjuang untuk memberi kepada rakyat undang-undang yang lebih baik kepada mereka. Maka saya rasa itulah sebabnya saya mengambil pendekatan dan keputusan yang sedemikian. Rentetan dari surat ini, Datuk Zaid telah diarahkan memberi surat tunjuk sebab kepada Lembaga Disiplin UMNO dan seterusnya dibuang ke ahlian parti.